Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV, saluran pendidikan anda. Saya, Cikgu Siwa, akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Pelajar-pelajar sekalian, menyingkap kembali penunjuk-penunjuk ekonomi telah pun kita mempelajari, kalau anda masih ingat, 4 penunjuk-penunjuk ekonomi, iaitu indeks harga pengguna, inflasi, pengangguran dan keluaran dalam negara kasar. Dan cikgu akan menerangkan dalam subtopik kali ini berkaitan dengan penunjuk ekonomi yang terakhir, iaitu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pengenalan merujuk kepada bagaimana pembangunan ekonomi seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan KDNK dan peningkatan dalam pembangunan ekonomi lain. Ianya merupakan satu instrumen untuk mengukur prestasi pembangunan sesebuah negara. Maka, pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan KDNK benar dalam sesebuah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari aspek bagaimana peningkatan pengeluaran dalam sesebuah negara dalam pelbagai sektor. Sektor di sini dapatlah digalurkan ke semua industri, perkhidmatan dan juga pembuatan. Pelajar-pelajar sekalian, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia, saling kaitan dengan subtopik yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu KDNK. Ini kerana kedua-dua instrumen ini ada kaitan. Pertumbuhan ataupun peningkatan dalam KDNK akan membawa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia, di mana kedua-dua penunjuk ekonomi ini adalah saling kaitan. Sebab itulah, selalunya pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara akan digunakan sebagai kayu pengukur bagaimana majunya sesebuah negara dan pada masa yang sama, berapakah jumlah KDNK juga diambil kira. Di sini, pertumbuhan ekonomi merujuk kepada sebarang atau aktiviti yang berlaku dalam sesebuah negara termasuk dalam pelbagai sektor yang wujud. Sebab itulah, pertumbuhan ekonomi menjadi kesimpulan bagaimana maju ataupun mundurnya sesebuah negara. Pelajar-pelajar sekalian, seperti yang dijelaskan tadi, di mana dalam mengambil kira pertumbuhan ekonomi, sebarang aktiviti yang berlaku dalam semua sektor akan diambil kira. Grafik yang cikgu akan tunjukkan sekarang dapat memberikan pengetahuan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan sektor. Dalam pertumbuhan ekonomi, sebarang aktiviti yang berlaku dalam sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga akan dicampurkan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dari sektor utama, sebarang aktiviti yang berlaku seperti pertanian, perhutanan dan perikanan. Manakala sektor kedua pula, sebarang aktiviti dalam sektor perkilangan dan pembinaan akan diambil kira sebagai satu asas ataupun proses bagaimana menyiapkan bahan mentah kepada barang siap ataupun separuh siap. Dan yang terakhir, sektor ketiga, sebarang aktiviti yang berlaku dalam sektor ini termasuklah perkhidmatan seperti pengangkutan, perhubungan dan perkhidmatan kerajaan. Kesemua aktiviti ini akan diambil kira bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Pelajar sekalian, berkaitan dengan sektor sudah pasti juga dikaitkan dengan KDNK. Kalau anda masih ingat, dalam mengira KDNK, bagaimana sumbangan setiap sektor juga diambil kira. Sebab itulah apa yang telah cikgu katakan itu tadi memang benar ya pelajar-pelajar, di mana pertumbuhan dalam ekonomi negara kita sudah pasti nilainya telah dicampurkan dalam KDNK. Bermaksud, salah satu kayu pengukur dalam pertumbuhan ekonomi KDNK
turut sama diguna pakai. Bagi memberikan pengetahuan ataupun data statistik yang lebih baik bagaimana untuk menilai ataupun menghuraikan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, cikgu telah sediakan data statistik daripada sumber Bank Negara Malaysia. Mari kita lihat apakah yang boleh anda tafsirkan berdasarkan kepada data tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, data yang dilihat sekarang adalah di antara data yang diperolehi daripada sumber Bank Negara Malaysia bagi tahun 2019, iaitu bagi suku tahun pertama dan suku tahun kedua pada tahun 2018. Seperti yang telah dikatakan tadi, pertumbuhan sesebuah negara dapat diukur mengikut sektor, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Maka berdasarkan kepada jadual yang dipaparkan, sudah pasti beberapa perkhidmatan, perkilangan, pertanian, perlombongan dan pembinaan dapat dijelaskan. Sebagai contoh, kalau kita lihat bagaimanakah sumbangan sektor perkhidmatan bagi suku tahun pertama dan suku tahun kedua, sudah pasti menunjukkan persamaan. Kita juga dapat membezakan unit pengukur pertumbuhan mengikut sektor untuk pembinaan sebagai contoh, di mana suku tahun pertama menunjukkan sumbangannya lebih tinggi dari segi perubahan tahunan peratusan, tetapi menurun sedikit pada tahun suku tahun kedua pada tahun 2018. Sebagai kata kunci, jadual yang ditunjukkan ini adalah sebagai contoh bagaimana sumber ataupun digunakan data untuk menunjukkan pertumbuhan mengikut sektor. Pelajar sekalian, selalunya untuk bahagian pertumbuhan ekonomi, dalam peperiksaan ataupun latihan yang anda buat di sekolah, kemungkinan anda akan menjumpa data seperti yang telah ditunjukkan tadi, di mana anda perlu tahu bagaimana untuk mentafsir data tersebut. Selalunya perkataan-perkataan seperti mendadak, menurun, merosot adalah di antara perkataan-perkataan yang boleh digunakan untuk mentafsir pertumbuhan ekonomi sebagai contoh soalan untuk menjawab esei. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat huraian seterusnya. Kepentingan pertumbuhan ekonomi. Alat pengukur setiap sektor ekonomi. Alat pengukur setiap kadar pertumbuhan ekonomi. Alat untuk membuat keputusan ekonomi. Merupakan di antara pentingnya alat ataupun pentingnya kenapa pertumbuhan ekonomi itu perlu diambil kira. Yang pertama, kepentingan alat pengukur setiap sektor ekonomi. Sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK dapat diukur. Maka, berdasarkan sumbangan setiap sektor, maka dapatlah kerajaan dan pentafsir ekonomi mengenal pasti kepentingan setiap sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelajar sekalian, untuk memberikan pengetahuan untuk melihat ataupun menghuraikan kepentingan yang pertama sebagai alat pengukur setiap sektor ekonomi, mari kita lihat data yang cikgu sediakan untuk memberi penerangan yang lebih mendalam bagaimanakah alat pengukur setiap sektor ekonomi ataupun bagaimana pertumbuhan ekonomi menjadi pengukur kepada perancang ekonomi dan juga kerajaan. Mari kita lihat grafik yang cikgu sediakan. Pelajar sekalian, data yang anda lihat adalah di antara sumbangan ataupun sumber daripada Invest Selangor, The Golden State of Malaysia, di mana data ini dapat menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi merujuk kepada pakar ekonomi yang dapat mentafsir berdasarkan kepada data yang diperoleh. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Selangor telah mencatatkan GDP ataupun Gross Domestic Product ataupun pertumbuhan ekonomi sebanyak 240 bilion. Pada masa yang sama, pertumbuhan dari segi untuk negeri Selangor berlaku pertumbuhan kadar pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.7%. Dan data yang sama turut memberi sumbangan ataupun bagaimana negeri Selangor telah menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi ataupun GDP sebanyak 22.6% pada tahun 2015. Data-data sebeginilah yang dapat dikatakan bagaimana sumbangan setiap sektor ini telah
dicampurkan dalam pengiraan nilai-nilai ini, maka sudah pasti kerajaan, pentafsir ekonomi dapat membuat pentafsiran bagaimanakah unjuran ini sama ada berlaku perubahan yang baik ataupun tidak. Kepentingan kedua, alat pengukur setiap kadar pertumbuhan ekonomi. Dapat membandingkan data pendapatan negara di antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Melalui ini, maka dapat memberi gambaran sama ada kadar pertumbuhan ekonomi meningkat atau menurun. Sebagai contoh, satu data yang telah diperolehi daripada Bank Negara Malaysia iaitu dalam satu sidang media, Governor Bank Negara Malaysia, Datuk Nur Samsiah Muhammad Yunus mengeluarkan fakta bahawa ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 4.5% pada suku pertama bagi tahun 2019. Maka, fakta sebegini selalunya diperolehi berdasarkan KDNK dalam sesebuah negara yang mana penunjuk pertumbuhan ekonomi negara. Pelajar sekalian, seperti yang dikatakan tadi bahawa data-data yang diperolehi boleh membandingkan di antara tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Malah, kita juga boleh membandingkan dengan data yang anda lihat sekarang di antara satu negara dengan negara yang lain. Sebagai contoh, data yang anda lihat sekarang adanya diperolehi bagaimana sumbangan ataupun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 bagi setiap negara ASEAN. Dan di antara ataupun huraian kesimpulan yang boleh diperolehi di mana pada tahun 2017, negara-negara seperti Vietnam, Laos dan Myanmar menunjukkan pertumbuhan yang baik sebanyak 6.9%, 6.81% dan 6.8%. Maka di sini dapatlah membuat perbandingan di antara satu negara dengan negara yang lain. Pada masa yang sama, pada negara yang sama, turut boleh membandingkan di antara tahun dengan tahun. Pelajar sekalian, kita pun telah lihat bagaimana dua kepentingan pertumbuhan ekonomi yang menjadi alat yang penting kepada negara, iaitu sebagai pengukur bagaimana setiap sektor ekonomi menyumbangkan kepada ekonomi pertumbuhan negara. Pada masa yang sama, ia menjadi sebagai kayu pengukur setiap kadar pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sekarang mari kita lihat apakah kepentingan yang ketiga. Alat untuk membuat keputusan ekonomi. Maklumat pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan sebagai asas untuk membuat ramalan tentang kadar pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada masa depan. Maka, sebarang bentuk pelan tindakan awal, pelaburan atau perancangan awal dapat dibuat. Terutama sekali, kebanyakan pakar ekonomi, pelabur dan syarikat antarabangsa ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil multinational company menggunakan kadar pertumbuhan ekonomi sebagai alat pembuat keputusan. Pelajar sekalian, seperti yang ditunjukkan data yang anda lihat sekarang adalah sumber yang diperolehi daripada Bank Negara Malaysia iaitu pertumbuhan KDNK bagi suku tahun kedua pada tahun 2018. Apa yang anda boleh lihat di sini pelajar-pelajar, perbandingan dari tahun ke tahun dari aspek pertumbuhan KDNK dapat diunjurkan, di mana kesimpulan yang boleh diperolehi berdasarkan kepada data yang diperolehi, dia menunjukkan di antara suku tahun pertama, kedua dan ketiga ataupun empat bergantung kepada tahun tersebut di antara tahun 2017 dan 2018. Maka kesimpulan yang boleh dibuat di sini, perubahan dapat menunjukkan berlaku penurunan yang ditunjukkan dengan graf garisan. Manakala graf palang menunjukkan bagaimana perubahan suku tahun dari segi peratusan yang berlaku peningkatan dan mengalami penurunan seiring dengan perubahan tahunan. Maka di sini, apa yang dimaksudkan dengan data ini adalah maklumat inilah yang akan menjadi sebagai penentu ramalan, perancangan, tindakan awal ataupun pelaburan bagi mana-mana perancang ekonomi dan juga kerajaan. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun cikgu terangkan bagaimana pentingnya
kenapa pertumbuhan ekonomi itu perlu diukur dan bagaimana ia memberi kepentingan kepada sesebuah negara. Sudah pasti, kelima-lima jenis pengukur yang telah cikgu ajar tadi memberi kepentingan yang sangat tinggi dalam sesebuah negara. Sekarang kita lihat subtopik yang seterusnya, apakah yang boleh dikaitkan dengan ataupun dipanggil kebaikan pertumbuhan ekonomi. Kenapa sesebuah negara terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi? Adakah ia semata-mata untuk memberikan satu kemasyhuran dari aspek negara tersebut ataupun ia memberi kebaikan kepada penduduk sekali? Mari kita lihat slide yang cikgu sediakan. Di antara kebaikan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat, sudah pasti membawa satu impak yang baik, di mana kebaikan yang pertama seperti peningkatan taraf hidup akan berlaku melalui peluang pekerjaan yang wujud. Pada masa yang sama, kesan peningkatan KDNK membawa kepada peningkatan pendapatan negara hasil daripada peningkatan output. Maka di sini, peningkatan KDNK output dapat dikaitkan dengan kebaikan ketiga, iaitu peningkatan ekspor. Sudah pasti, peningkatan permintaan, maka peningkatan dari aspek permintaan buruh turut akan berlaku. Maka ia menyebabkan pengangguran menurun ataupun pengangguran yang rendah. Kemakmuran dari segi pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara sudah pasti memberikan satu impak yang baik kepada dunia luar. Maka tidak hairanlah kebaikan yang kelima, iaitu kemasukan pelaburan asing akan membawa banyak pelaburan ke dalam negara ataupun dipanggil suntikan dana. Adalah merupakan di antara kebaikan pertumbuhan ekonomi. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita sampai ke penghujung rancangan. Ingat ya pelajar-pelajar, dalam subtopik ini tentang pertumbuhan ekonomi kita telah pelajari dua benda. Satu, kepentingan dan satu lagi kebaikan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam subtopik ini kita ada lagi subtopik yang seterusnya dan kita akan lihat pada episod yang akan datang. Sebelum cikgu mengakhiri episod kali ini, mari kita lihat contoh soalan yang telah cikgu sediakan. Senaraikan 3 kepentingan data pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Sudah pasti kehendak soalan ini, pelajar-pelajar hanya perlu menyenaraikan kepentingan tersebut tanpa memberi huraian yang mendalam. Maka di sini soalannya begitu mudah, di mana pelajar hanya perlu menyenaraikan apakah kepentingan yang telah cikgu ajar dalam episod ini. Mari kita lihat jawapan yang telah cikgu sediakan. Di antara kepentingan yang boleh pelajar-pelajar berikan adalah untuk mengukur setiap sektor ekonomi, untuk mengukur setiap kadar pertumbuhan ekonomi, ataupun pelajar-pelajar boleh memberikan alat untuk membuat keputusan ekonomi. Merupakan di antara kepentingan data pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Cikgu sangat berharap ilmu yang telah cikgu berikan untuk subtopik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk peperiksaan dan juga memahami yang lebih mendalam. Ini kerana subtopik ini akan diteruskan dalam unit yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.